Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ni panggil Mak Ndak lah nak cerita tentang atmosphere sky. Kandungan yang terdapat dalam atmosphere sky ni lah. Apa yang ada dalam atmosphere ni. Okey nah. Dia okey. Okey. Kita tengok atmosphere, kita punya atmosphere sky ni ada dua jenis. Satu yang sky, satu lagi mini. Okey nah. Kandungan dia nah, kandungan bengkel dia. Dia mengambil kualiti udara, lepas tu kesedaran tentang pencemaran udara dalam rumah, lepas tu faedah atmosphere sky dan pemasangan masalah nak sebut pun tak erti. Diagnosis. Okey. Okey, siapa yang perlu? Apakah itu pencemaran udara? Ni nak cerita macam mana pencemaran udara tu lah. Pencemaran udara adalah campuran partikel dan kimia dalam atmosfera. Okay, dia menimbulkan ancaman serius terhadap kesihatan dan alam sekitar. Kemudian pencemaran udara boleh wujud di dalam dan di luar rumah. Bakteria dan virus yang tidak kelihatan. Macam lah ni lah kan. Coronavirus tu. Bakteria yang tak nampak lah. Bakteria dan virus yang tidak kelihatan, dia merupakan kulapuk. Kulapuk ni menyebabkan kerengsaan pernafasan seperti batuk dan berdehit. Dia boleh menyebabkan penyakit berjangkit, penyakit bawaan udara, mudah merebak seperti influenza dan coronavirus. Lepas tu allergen. Dia menjejaskan mereka yang mempunyai hidung dan kulit yang sensitif. Kita kena jagalah. Kemudian kesedaran tentang pencemaran udara. Udara yang kita nafas tercemar dan dengan bahaya. Dan 9 daripada 10 orang kini menghirup udara tercemar. Bahan zarahan yang merosakkan kesihatan mengada diameter 2.5 mikro atau kurang. Pencemaran udara akan menjejaskan kesihatan dengan serius. 1/3 daripada kematian stroke, kanser paru-paru dan penyakit jantung adalah disebabkan pencemaran udara. Kalau kita tengok dalam gambar tu kan, dia tunjuk ke situ kerosakan kulit, kesan sistem deria, kemurungan, berat badan, itu berpunca daripada pencemaran udara lah. Dan kita tengok kan kes-kes yang di luar sana macam influenza, dia punya diameter virus dia adalah 80 ke 120 nm. Ini bacaan mikro dia lah. Antara 0.08 hingga 0.12 mikron. Okey, virus influenza boleh hidup di permukaan yang keras selama 48 jam seperti dekat pintu, permukaan kaunter dapur dan barangan dapur. Barangan dapur ni kadang-kadang termasuk mainan anak-anak kita lah. Permukaan kaunter dapur ni macam kerusi, meja, tempat-tempat kita masak. Lepas tu dekat tombol pintu, dekat pintu yang kita keluar masuk tu lah. Sebab kadang-kadang kita tak nampak benda ni kan. Virus ni kita tak nampak. Dan kita tengok influenza nah. Influenza adalah virus yang menjangkiti hidung, influenza cepat tersebar sesama manusia. Dia boleh tersebar daripada orang lain. Ya? Tenggelam suara Mak Ndok. Ada suara siapa? Ada suara Pak Ndok kot. Tak ada. Suara siapa tak? Tak tahu, tak ada. Mute. Tak ada. Kena mute kot.
Okey, influenza adalah virus yang menjangkiti hidung, tekak dan paru-paru. Influenza cepat tersebar sesama manusia. Ia boleh tersebar kepada orang lain sehingga sejauh 6 kaki apabila seseorang itu bersin, batuk dan bersin. Jadi 1 meter padu udara mengandungi 15,000 virus sesama. Ia boleh berada dalam udara selama berjam-jam dan menyebabkan anda sakit. Contoh kita bersin kan? Kita bersin tempat yang tertutup. Jadi bila kita bersin atau batuk, boleh berjangkit pada orang lain lah. Sebab itulah udara kita memang sentiasa tercemar lah. Kemudian bahan zarahan adalah kombinasi partikel pepejar dan titisan cecair dalam udara. Yang ni untuk kita tahu kandungan udara kita lah. Terdapat saiz yang berbeza bagi PM yang boleh disedut. PM 2.5 diameter. Lepas tu apa tu? 1/28 daripada rambut manusia. 50/7 PM. Lepas tu PM 2.5 adalah partikel pencemaran kecil yang memasuki tubuh anda dan menyebabkan kerosakan pada sistem pernafasan, kerosakan pada penyakit paru-paru, serangan jantung dan strok. Bahayanya. Udara yang tercemar ni boleh menyebabkan bahaya-bahaya seperti berikutlah. Kan kita tengok sekarang ni macam mana virus tu menyerang paru-paru kita, jantung kita, sistem pernafasan kita. Kemudian kita tengok yang terkini punya coronavirus ni yang kita duk terjadi sekarang ni lah. Transmisi antara haiwan dengan manusia. Sindrom pernafasan akut yang teruk, SARS. Transmisi dari kucing sivet. Sindrom pernafasan Timur Tengah. Transmisi dari unta, dromedari. COVID-19 masih dalam penyiasatan mengenai bagaimana virus ini berasal dan menyebar. Diameter virus adalah 120 nm. Lebih kurang 0.12 mikron. Dia bergejala gejala biasa, gejala pernafasan, demam, batuk, sesak nafas dan kesukaran bernafas. Jadi bila dia dah jadi kritikal, dia akan jadi pneumonia. Sindrom pernafasan akut yang teruk, kegagalan buah pinggang dan kematian. Sebab itulah kita sekarang ni kita cukup takut dengan coronavirus ni lah. Sebab dia boleh menyebabkan simptom yang lebih teruk lah. Dekat situ ada laman web yang kita boleh tengok lah. Kita boleh tengok macam mana coronavirus ni terjadi. Kemudian, apakah itu udara bersih? Kita nak tahu apa itu udara bersih. Udara bersih adalah udara yang tahap bahan cemarnya kurang atau sangat rendah. Partikel dia, kimia, kotoran dan habuk. Kita sering menyangka bahawa menghirup udara bersih di luar itu bagus dan selamat. Sangat penting untuk mempunyai segala alat yang boleh memberikan anda akses kepada udara yang bersih. Okey, atmosfera sky. Mengapakah kualiti udara dalam bangunan, rumah, bilik gym dan lain-lain tercemar daripada di luar? Sebab apa dalam bilik tu lebih tercemar? Kebanyakan orang menggadaikan bahawa dinding rumah mereka mampu menghindarkan bahan cemar berbahaya. Malangnya, dinding yang sama juga boleh memerangkap bahan di dalamnya. Dorongan untuk menjimatkan tenaga telah menyebabkan peningkatan potensi pencemaran udara. Bermaksud kat sini, kita duduk dalam bilik kadang-kadang lebih berbahaya lagi daripada kita duduk di luar. Kan sebab suasana bilik tersebut.
Okey, penutupan rumah. Penutupan rumah ni menjimatkan tenaga, mengurangkan pertukaran dengan udara luar, memerangkap dan memadatkan bahan cemar udara di dalam. Yang macam Mak Ndak kata tadilah. Kalau udara di luar tu dia tak masuk, dia tak recycle, maknanya udara tu tak baguslah. Patutnya udara tu bila dia masuk dalam rumah, dia kena ada keluar. Dia kena ada keluar masuk, keluar masuk. Kita tengok bahan cemar tambahan. Udara di dalam rumah 5 kali tercemar berbanding di luar. Sebab apa? Kita tengok kan kadang-kadang kerupingan haiwan peliharaan dan manusia. Kemudian bahan kimia yang ada dalam rumah kita, bahan kimia yang berbahaya. Kita tak tahu bahan kimia apa yang terdapat dalam rumah kita. Bahaya ke tak bahaya bahan kimia dalam rumah tu. Jadi semua tu kadang-kadang bawaan daripada inilah macam kucing kan, macam binatang peliharaan kita. Dia masuk dalam rumah kita, kita tak tahu. Dia duduk dekat kosyen kita, dia duduk dekat bahan-bahan lain. Kat situ kita boleh nampak lampu kan. Macam lampu tu sebenarnya dia ada bahan yang tercemar yang kita tak tahu. Kan? Okey, kita tengok apakah kesan-kesan pencemaran udara dalam bangunan. Kita tengok EPA. Kesan-kesan negatif yang menjejaskan kesihatan boleh berlaku disebabkan bahan cemar udara dalam bangunan. Dia boleh mencemarkan otak kita. Dia boleh mencemarkan gangguan sistem saraf pusat. Sebab otak kita ni merupakan saraf yang paling penting lah. Mata dan hidung. Mata dan hidung ni kerengsaan pada mata atau hidung. Hidung untuk kita bernyawa, mata untuk kita melihat. Kemudian jantung. Jantung ni paling penting lah sebab jantung ni dia boleh menyebabkan penyakit kardiovaskular. Penyakit jantung lah. Kadang-kadang orang kena sakit jantung boleh jadi disebabkan oleh pencemaran udara. Kemudian paru-paru. Pneumonia. Yang tu pun boleh menyebabkan kerosakan paru-paru akibat daripada pencemaran udara. Kesan-kesan ini boleh muncul bertahun-tahun kemudian. Ini mungkin tak ada efek apa-apa lah. Tapi bila dah lama, dia akan boleh menyebabkan lah. Sebab daripada kesan-kesan negatif yang menjejaskan kesihatan kita lah. Mengapa guna penulin udara? Adakah penulin udara berbaloi untuk wang kita? Okey, kita tengok kat sini lah. Dia mengurangkan kimia dan partikel di dalam udara yang melalui penuras. Dia mengurangkan partikel, kimia, kotoran dan habuk. Udara yang anda hirup, ketenangan minda yang dinikmati sememangnya berbaloi. Jadi jantung kita tak bernilai lah kalau kita tak hirup udara yang segar lah. Orang kata duit ringgit tak bermakna lah, betul tak? Sebab kita perlukan udara yang bagus. Kemudian faedah memiliki penulin udara. Apa faedah dia? Dia boleh memperbaiki peredaran udara dan menghapuskan kulapuk. Maksudnya benda-benda yang tercemar tu dia boleh bagi hilang lah. Mengurangkan penyakit pernafasan, terutama orang yang penat lah. Orang yang penat, orang yang ada masalah asma, asma penat sama lah kan. Orang yang ada masalah pernafasan dia lah. Menyingkirkan bakteria dan virus, termasuk influenza dan coronavirus. Sebab itulah atmosphere sky ni memang sangat bagus lah. Kita tengok dekat situ nah. Bagaimanakah penulin udara berfungsi? Dia masuk situ, dia ada penapih dia akan tapih, dia akan keluarkan udara yang bagus untuk kita. Dia masuk udara yang tak berapa bagus, dia tapis 3 kali, dia akan keluar dengan udara yang bagus. Okey, penulin udara menyedut dan memaksa udara bilik melalui penuras berlainan untuk mengurangkan kimia dan partikel dari udara melaluinya.
Dia termasuklah yang cerita daripada atas tadi kan, coronavirus, influenza, lepas tu bahan-bahan kimia yang kita tak nampak tu. Kiranya udara yang tercemar masuk dalam atmosphere sky tu dan keluar menjadi udara yang sangat baguslah. Okey, kita tengok nah bagaimanakah ciri-ciri atmosphere sky dibandingkan jenama pesaing. Kita tengok kan, kita ada banyak jenama-jenama kat luar ni. Jenama X lah kan. Kita tak katalah jenama apa, tapi kita bagi tahu jenama X. Okey. Apa beza dia? Okey nah. Padatan bahan partikel kecil dan halus yang tinggi. Resiko untuk kesihatan. Okey nah. Kita tengok nah. Macam mana atmosphere sky ni dia merawat sistem penuras dia 3 peringkat. Macam yang tunjuk kat atas tadi kan, dia tapis 3 kali baru dia keluar udara yang sangat baik. Berkesan menyingkirkan bahan cemar bahan bawaan udara. Maksud dia bila udara tu kotor masuk, dia akan singkirkan dulu baru kita dapat udara yang sangat baik lah. Sesuai untuk pembersihan udara dalam bilik. Patutnya kita setiap rumah kita kena ada satu lah. Sebab dia akan tapis udara yang bersih masuk ke dalam badan kita. Sebab udara masuk melalui pernafasan kita. Okey, atmosphere sky ni sistem penuras dia 3 peringkat lah. Okey, kita tengok kat sini nah. Penuras menyingkirkan partikel besar dan membantu melanjutkan hayat penuras partikel utama. Maksudnya dia singkirkan habuk dulu, dia singkirkan rambut dulu, dia akan singkir dulu semua tu. Kemudian penuras HEPA berkesan menyingkirkan 99.99 bakteria dan virus. Penuras partikel sekecil 0.0024 mikron. Maksud dekat sini, dia tapis, memang betul-betul tapis sekecil-kecil lah. Yang tadi, yang pertama tadi tapis habuk dulu. Dia tapis habuk, dia tapis rambut dulu. Kemudian dia tapis kuman. Macam influenza, PM2.5 ni, coronavirus lah, dia akan tapis lah. Dia akan tapis, dekat situ dia tulis virus apa semua, dia tapis lah. Kemudian menyingkirkan 99.99 partikel sekecil 0.0024 mikron dari udara yang melalui penuras. Dia selepas dia singkir habuk, dia singkir virus, lepas tu dia singkir lagi mikron dalam udara tu. Maknanya dia tapis 3 kali dah ni. Tapisan pertama, tapisan kedua dan tapisan ketiga. Nampak dah tu. Orang kata daripada corona sampai ke lebih daripada anak corona dia tapis lagi. Okey. Kita tengok kat situ. Maknanya dia tinggal kat kita udara yang sangat bagus 0.1 M saja. Kemudian penuras karbon diaktifkan. Mengurangkan bahan cemar kimia, VOC dan molekul bau. Maknanya kat sini, kalaulah siapa-siapa yang isap rokok, dia memang mengurangkan rokok tu lah. Kemudian bau haiwan peliharaan dan bau lembab. Bau lembab macam kalau hujan sekitar, kalau mendung apa semua kan, kadang-kadang kita ada bau juga kan. Menyerap dan bertindak balas dengan kimia dan gas dalam rumah anda. Memerangkapnya dan juga mengubahnya menjadi garam, gas dan wap yang tidak berbahaya. Maksudnya kat sini, dia tapis-tapis tu dia keluarkan benda yang sangat elok. Kita tengok dia dia ni duduk dalam bilik satu ruangan yang sangat cantik, yang sangat bersih lah. Kadar penghantaran udara bersih. Kita tengok kat situ nah. CADR, liputan kaki persegi 46.5 SGFT. Lepas tu prestasi pembersihan. Kita tengok kat sini. Nampak tak? Dia punya bilik tu semakin bersih lah. Kita bubuh kat sini. Kita nampak kat situ kan. Kemudian kita punya atmosphere sky ni
mempunyai pengesahan pihak ketiga. Mohor perakuan British Allergy Foundation. Pihak kebajikan kebangsaan terkemuka yang memberi sokongan, nasihat dan maklumat bagi mereka yang mengidap alahan. Maksud kat sini dia ada pengiktirafan dia. Lepas tu AHAM Verified, Persatuan Pengilang dan Peralatan Rumah, sebuah agensi yang mengesahkan isi padu saiz bilik CADR banyak peralatan di rumah yang biasa. Maksudnya dia ada iktiraf. Ni kira saintis yang ni lah yang mengesahkan tu lah. Okey, pengesahan pihak ketiga. Kita tengoklah Energy Star. Kat situ kan badan-badan yang selalu bagi star dekat perlindungan alam sekitar ni kan. Sebuah program sukarela agensi perlindungan alam sekitar AS, Amerika Syarikat, yang membantu perniagaan dan individu menjimatkan wang dan melindungi iklim melalui efisienan tenaga yang hebat. ECARF menunjukkan bahawa sistem rawatan udara atmosphere sky telah diuji secara saintifik oleh makmal pihak ketiga untuk mengurangkan atau menyingkirkan alergen, dan dengan itu sesuai digunakan oleh mereka yang menghidap alahan. Contoh orang yang penat batuk tu, elok lah kan. Kemudian, okey, yang ni yang paling best lah. Sebab atmosphere sky kita ni, dia boleh connect dekat handphone kita. Kita boleh guna alat kawalan jauh lah. Contoh kita naik kereta kan. Kita naik kereta, kita tak sampai lagi rumah kita. Sebab kita nak kualiti udara, kita boleh tekan saja handphone kita. Di rumah kita dia dah macam remote control lah. Alat kawalan jauh, hidupkan, matikan unit tukar kelajuan dan mood kipas. Status peranti, memantau pelbagai peranti. Kualiti udara, memeriksa kualiti udara dalam rumah, memeriksa kualiti udara di luar rumah, melihat sejarah kualiti udara dalam rumah. Lepas tu hayat penuras, mengetahui bila pengganti penuras. Maksud dia kat sini, yang penuras yang 3 tadi ni, kita boleh tukar dia. Dia bagi tahu, sistem tu bagi tahu. Dia lebih kurang macam spring juga kan. Dia bagi tahu kat kita nak tukar masa bila. Bila dah penuh, kita kena ni lah, kita kena bersihkan dia lah. Bila dah tak boleh pakai, dia suruh kita tukar. Apakah jenis virus, bakteria yang dituras oleh atmosphere sky? Okey, kita tengok kat sini. Inilah keefisienan sistem dalam penyingkiran partikel yang sangat kecil. Menyingkirkan 99.99% semua partikel bersaiz lebih besar daripada 0.0024 mikron. Dia akan singkirkan bakteria dan virus, bunga, alergen, kerupingan haiwan dan habuk. Yang ni kita boleh rujuk senarai bahan cemar yang disingkirkan dari brosur. Okey. Adakah bakteria dan virus yang diperangkap oleh penuras HEPA terlepas semula ke udara apabila kita menukar penuras HEPA? Bagaimanakah cara kita uruskan penuras HEPA yang telah digunakan? Ni dia cerita pula macam mana kita nak uruskan. Bakteria dan virus tidak dapat hidup lama di luar tubuh manusia dan setelah ia diperangkap oleh penuras, ia menjadi tidak aktif atau mati. Maksudnya dia tak boleh hidup lama lah. Apabila hayat penuras telah hampir tempoh, luputnya dan perlu diganti. Penuras lama hendaklah dikeluarkan dari sistem dan dimasukkan dalam karung sampah plastik untuk dilupuskan. Maknanya kalau kita nak tukar dia punya penuras. Ni penuras dia ni. Ni yang gambar putih ni kan. Ni penuras dia. Macam mana kita nak tukar penuras, cara-cara dia bagi tahulah. Okey, lepas tu
Disyorkan supaya anda membasuh tangan selepas mengendalikan penuras itu. Tahu tak sebab apa? Sebab kita takut lagi virus-virus macam coronavirus ada dalam tangan kita lah selepas kita nak buat tu kan. Jadi kita kena cuci tangan kita. Jangan lagi lepas-lepas kita cuci penuras tu terus kita makan. Itu tak baguslah. Pemasangan dan masalah mediagonasis. Kat sini dia habaq lah. Setiap apa yang kita buat tu dia beritahu. Keluarkan unit dari kotak, tanggalkan pembalut dari unit, tanggalkan pembalut dari semua penuras, pasang semula penuras ke dalam unit dan pastikan penuras HEPA benar-benar dikunci. Cucuk teras elektrik ke dalam unit dan sambungkan plug ke soket elektrik. Dia ajak cara-cara dia. Kat situ dia tunjuklah. Dekat mana nombor 1 penunjuk penggantian penuras, penunjuk wifi, bluetooth, kelajuan kipas, penunjuk sensor partikel, nombor 5 tu tetapan atas ke bawah. Lepas tu malam kelajuan kipas kurang daripada 3, paparan malap, turbo, kelajuan maksima selama 30 minit, auto, kelajuan kipas berubah bergantung pada kulit udara, penunjuk kipas on off. Nampak tak kat sini? Sangat-sangat berbaloi lah kalau kita beli dia sebab kita boleh kontrol dia. Dekat atas tu, dekat atas board dia akan menunjukkan penggantian penuras. Hijau, jingga, merah padu, merah berkelip, putih bernafas. Semua dia bagi tahu. Dalam keadaan baik ke, tempoh hingga 14 hari ke, semua dia cerita. Penuras tamat hayat, semua dia cerita. Maknanya senang kita nak kontrol dia. Senang kita nak tahu dia. Kita cuma tengok kat situ je, lampu tu saja. Kemudian dia boleh memahami status Wi-Fi dan Bluetooth. Dia faham. Okey, penunjuk Wi-Fi. Kat sini pun dia cerita semua kandungan dia. Apa yang kita perlu buat. Warna, status, putih padu, putih berkelip. Kita tak, orang kata tak susah hati. Kita guna atmosphere sky ni, kita kontrol saja. Kat sini dia penunjuk Bluetooth pun ada. Jadi memang orang kata senanglah kita nak guna. Ringkasan dia, kita tengok ringkasan dia. Penurasan 99.99% partikel sekecil 0.0024 mikron. Menyediakan kualiti udara dalaman yang selamat dan sihat untuk anda dan keluarga anda. Berkesan menghilangkan 327 pencemaran bawaan udara seperti bakteria, acuan, virus, debunga, kulat, antigen tunas habuk dan asbestos daripada udara yang melalui penapisan. Maknanya daripada udara tu masuk, dia akan tapir membantu insan yang menjalani kehidupan yang lebih baik sampai dia keluarkan udara yang sangat bersih. Ringkasan kat sini, atmosphere sky ni berkesan menyingkirkan atau mengurangkan bahan cemar dan organisme penyebab penyakit daripada udara yang melalui penapis. Atmosphere sky hanya boleh menulirkan udara yang sebenar disedut masuk ke dalam sistem. Jadi, okey. Dekat sini kita boleh nampak kan? Kita boleh nampak, kita boleh apa? Tengok. Kita punya atmosphere sky ni sangat-sangat berbaloi lah kalau kita ada. Okey.